بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perhimpunan kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang adab-adab imam di dalam solat. Pada pengajian yang telah lalu kita telah membicarakan tentang adab yang pertama, menyaringkan suara ketika mana mengangkat takbiratul ihram. Kemudian sunat mendiamkan diri, ataupun disebut dalam ilmu perbicaraan ini disebut dengan nama saktah, iaitu berhenti seketika, sekadar maknanya mengucap subhanallah pada tempat-tempat yang disunatkan dalam sembahyang. Dan yang ketiganya tentang bacaan Fatihah, perbicaraan ulama tentang membaca Fatihah di dalam sembahyang dan hukum yang bersangkutan dengannya. Hari ini tuan-tuan kita nak menyambung pada muka surat 137, membicarakan tentang hukum bacaan selain Al-Fatihah di dalam sembahyang. Bagaimana hukum pandangan ulama mazhab terhadap sembahyang apabila kita sembahyang berjamaah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Makmum disunatkan untuk membaca surah atau sebahagiannya sekiranya dia tidak mendengar bacaan imam. Tetapi jika ia mendengar bacaan imam, maka tidak boleh disunatkan membaca surah. Jadi kalau kita sembahyang berjamaah, tuan-tuan, contohnya sembahyang masjid besar, masjid besar, orang duduk jauh daripada duduk saf-saf yang akhir, tak dengar pembesar suara itu, tak dengar, tak sampai kepada dia. Maknanya suara daripada yang keluar daripada pembesar suara ni tak dengar, sehingga dia tidak tahu apa yang dibuat, apa yang dibaca oleh imam. Maka pada waktu itu sunat kepada makmum untuk membaca surah. Nah, tapi kalau kita sembahyang contohnya di Masjidil Haram, di mana-mana kita pergi pun, hatta 2-3 kilometer daripada masjid, sebab di hotel-hotel tu, di penjuru-penjuru hotel tu dipasang dengan speaker. Jadi kita boleh dengar walaupun 2-3 kilometer daripada masjid. Pada waktu itu, mengikut pandangan ulama, orang yang mendengar akan bacaan imam, maka sunat untuk didengar, jangan dibaca. Sebab kalau kita sembahyang macam ni, suara imam didengari tak? Jadi kita semayang, suara imam dengar. Kita imam baca, kita dengar apa yang dibaca.
maka pada waktu itu afdalnya kita mendengar bacaan ini, kecuali bacaan Fatihah. Maknanya kita belum baca Fatihah, kita boleh baca Fatihah. Selepas daripada itu, sunat kita mendengar, bukan kita membaca surah. Kita baca surah. Jadi ini adalah maknanya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i pada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita kena ikutlah mazhab, pandangan mazhab, kan? Sebab kita ni bermazhab dengan mazhab Syafi'i, maka kita kena ikut pandangan apa yang telah disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Maka para ulama mazhab Hanafi tidak harus sama sekali makmum membaca sesuatu, sama ada Fatihah maupun surah. Jadi pada mazhab Hanafi pula lain. Kiranya semayang berjamaah, surah pun tak kena baca, Fatihah tak kena baca, surah pun tak kena baca. Kenapa? Maka dia kata, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam ni tujuannya untuk diikuti. Nah, apa yang imam baca dengar. Fa'ansitu, dia kata, bila imam baca kau dengar aje. Ni boleh lihat di dalam kitab maknanya Mukhtasar Ibnu Katsir. Tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir tentang hukum membaca suratul Fatihah di dalam sembahyang. Kata Imam Abu Hanifah, maknanya bila sembahyang seorang itu dia sembahyang berjamaah mengikut pandangan mazhab Hanafi, maknanya Fatihah pun tak baca, surah pun tak baca. Ini tidak diharuskan. Ini pandangan pada Hanafi. Ada. Ini kita ni berpegang pada Syafi'i, tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama mazhab Maliki, makruh bagi makmum membaca surah di dalam solat jahriyah, sekalipun makmum tidak mendengar bacaan imam atau imam sedang berhenti seketika, iaitu saktah. Jadi mazhab Maliki pula mengatakan makruh. Kerana kalau ditinggalkan itu lebih baik. Maknanya bila seorang itu sembahyang berjamaah, makruh bagi makmum membaca surah di dalam solat jahriyah, sekalipun makmum tidak mendengar bacaan imam. Ini berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ubadah as-Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh fathaqulat alaihi al-qira'atu falamma insarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imaikum. Qala qulna ya Rasulullah wallah. Qala fala taf'alu illa bi ummul Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jadi Imam Malik dia pegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan solat subuh, lalu baginda merasa berat di dalam pembacaannya. Rasa maknanya bila Rasulullah baca ni rasa berat dari sudut apa? Jadi imam tu jadi tanggungan, jadi berat. Kenapa? Kerana sesuatu perkara yang berlaku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai solat, baginda bersabda, sesungguhnya aku dapati kamu semua membaca di belakang imam kamu. Ubadah berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, benar demi Allah. Baginda bersabda, jangan kamu lakukan sedemikian, iaitu membaca di belakang imam, melainkan suratul Fatihah sahaja.
sesungguhnya tiada solat bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi Imam Malik radhiyallahu anhu, pada pendapat dia, apabila seseorang itu melakukan sembahyang berjamaah, makmum dibenarkan pada solat-solat jahriyah untuk membaca surah Al-Fatihah. Nah, dibenarkan untuk baca surah Al-Fatihah. Jadi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah solat orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Adapun maknanya dalam membaca selepas daripada itu surah, maka ia tidak dibenarkan. Kerana yang afdalnya dia mendengar akan bacaan. Ini pandangan daripada mazhab Maliki mengenai masalah saktah pula. Masalah saktah. Daripada Anil Hasani qala Samurah hafiztu saktataini fi salati, saktatan idza kabbara al-imamu hatta yaqra'a, wa saktatan idza faragha min fatihatil kitab wa suratin 'inda ar-ruku'i. Qala fa ankara dhalika 'alayhi Imran bin Husain. Qala fakatabu fi dhalika al-madinati ila Ubay fasaddaqa Samurah. Daripada Al-Hasan, beliau berkata, Samurah telah berkata, aku mengingati 2 kali diam di dalam solat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, bahawa dia nak beritahu bila ditanya oleh Al-Hasan ini, nak beritahu tentang saktah di dalam sembahyang ni, dia kata ada dua keadaan, ada 2 kali. Sekali diam apabila imam telah melakukan takbiratul ihram, mana Allahu Akbar, diam, saktah berlaku. Ada? Jangan Allahu Akbar, Bismillah, itu tak ada saktah. Ni yang tengok kepala lagi sembahyang tarawih, ini yang berlaku. Ini yang sembahyang 8 minit, 7 minit ni. Nah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nak pergi mana? Nah, walaupun dia sembahyang sunat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW tidak mengajarkan sembahyang ini tergesa-gesa. Sembahyang maknanya solat yang menjadi saret, maknanya sembahyang cepat-cepat, sehingga maknanya tidak ada saktah di dalam sembahyang. Ada? Kadang-kadang bila kita tegur imam marah. Kau tak jadi imam senang ke? Itu masalah. Ini masalah imam pula. Dia tak boleh kena tegur, kan? Yang makmum, dia memang suka sebab nak balik cepat. Ni gitu. Dia kata 20 rakaat lama pula, kalau saktah ni lama. Jadi maknanya imam baca pendek, semua angkat tangan. Imam pilihan ramai. Kalau Ramadan ni ada imam pilihan ramai, dan imam yang paling melemah tadi kata. Paling Allah ini letih kita sembahyang. Pukul 12 habis. Berat. Ini dalam bab ibadat manusia ni gitu. Jadi tuan-tuan, kita bila melakukan ibadat, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita ni sembahyang ni dia ada peraturan. Sama ada dia sembahyang sunat, ada orang sembahyang sunat tak baca tak banyak doa iftitah. Rasulullah tidak melakukan yang demikian. Walaupun dia sunat, Rasulullah membaca doa iftitah dalam sembahyang. Kan? Rasulullah baca doa iftitah. Walaupun rukuk itu dengan sekali tasbih, Rasulullah membaca tasbih itu dibaca. Kita ni sunat, tentang dia sunat, tinggal semua kita. Yang inilah tuan-tuan, bila kita melakukan ibadat, itu sebabnya bila melakukan ibadat ini,
Di malam hari raya itu dia suruh kepada kita beramal. Malam hari raya itu dia suruh kita beramal. Tujuan apa untuk beramal? Iaitu untuk bermuhasabah diri. Muhasabah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni pada malam hari raya, sebelum daripada bila nak berlakunya malam hari raya, Sayyidina Umar mengantar surat kepada gubernur-gubernur di wilayah-wilayah Islam supaya pada malam hari raya masjid mesti dipenuhkan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk muhasabah diri. Kita malam hari raya bazar Ramadan penuh. Nah, orang tak mahu datang. Malam hari raya Sayyidina Umar perintahkan semua masjid-masjid kena penuh dengan orang ibadat. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya supaya malam hari raya bermuhasabah diri. Sembahyang tarawih yang dilakukan pada setiap malam tu diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima atau tidak? Itu sebabnya pada malam hari raya kita minta doa, ya Allah ya Tuhanku, Allahumma ja'al salatan maqbulatan. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah sembahyang-sembahyang yang dibuat pada sepanjang bulan Ramadan. Tujuannya itu tuan-tuan. Sebab dengan kita sembahyang ekspres pada bulan Ramadan macam-macam. Yang buat 8, yang tak buat langsung, yang ambil witir aja. Itu waktu dia pada malam Ramadan disuruh muhasabah. Sebab tu kena keluar sekurang-kurangnya menghidupkan malam hari raya itu dengan solat tasbih. Nah, sekurang-kurangnya. Walaupun dia tidak dibuat secara jamaah seperti mana kita buat, itu satu bid'ah. Satu bid'ah yang kita buat, tetapi bid'ah yang selama mana walaupun dia tidak ada dalil daripada Quran atau hadis, selama mana dia tidak bercanggah dengan syarak, maka itu kita buat. Hadis itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak kita peringat kita ibadat lama tuan-tuan. Kita beribadat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan baik dan sembahyang sunat ke baik sembahyang fardu. Apatah lagi kalau sembahyang berjamaah. Maka Samurah bin Samit ini menyebutkan bahawa aku mengingati apabila sembahyang di belakang Rasulullah SAW, maknanya aku ingat bahawa Rasulullah dia sakta 2 kali yang aku nampak. Ada Rasulullah bila dia sembahyang dia buat sakta 2 kali. Pertamanya bila takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dia takbir ni ada banyak. Dia takbir intiqalat ada. Takbir intiqalat ni takbir yang pindah rukun. Allahu akbar, naik rukuk, naik i'tidal, naik sujud lah. Itu namanya takbir intiqalat. Ada takbir namanya takbir yang disebut dengan nama takbiratul ihram. Kan? Itu takbiratul ihram. Jadi mana takbir. Jadi bila kita sembahyang, Rasulullah ajarkan bila takbiratul ihram Allahu akbar, maka sakta pula. Mana diam sekejap. Bagi ruang. Memberi ruang. Seperti mana yang disebutkan saktatan idza kabbara al-imam hatta yaqra. Makna sakta apabila takbir imam itu sehingga dia membaca. Sehingga dia baca apa? Membaca Fatihah. Kemudian dia kata wasaktatan idza faragha min al-Fatihatil kitab wa suratin 'inda ruku'i. Dan satu lagi ialah sekali diam apabila imam telah selesai membaca Fatihah dan surah. Baca Fatihah dan surah sebelum daripada rukuk. Maknanya baca waladdallin, diam dulu. Tapi masalah bila kita diam, makmum pula amin pula. Ni pun tak faham juga. Dia amin dulu, pak imam pula kena kejar dia pula. Masalah. Kan hadis Rasulullah SAW menyebutkan apabila sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan bacaan Fatihah. Barang siapa yang membaca amin,
Nah, membaca amin, dengan membaca amin itu maknanya bertepatan dengan amin para malaikat. Maknanya dia imam baca amin, kemudian dia mengaminkan bertepatan dengan amin malaikat, kan boleh masuk syurga. Tapi masalahnya imam belum amin, dia dah amin dulu. Ini masalahnya tuan-tuan. Nah, kita bukan tak dengar hadis. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mustikah hadis juzuk yang pertama, dalam bab beriman dengan para malaikat. Allah Taala sebut mana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ada malaikat yang dijadikan oleh Allah Taala, tugasnya apa? Untuk mengaminkan orang baca Fatihah je. Tapi malam tuan-tuan, kita tak nampak benda ni. Nah, maknanya bila kita amin dulu tak bertepatan dengan amin imam. Imam belum amin, kita dah amin dah. Nah, yang ada kita belum habis waladhdallin, dia dah amin dah. Lagi cepat dia. Dah sembahyang subuh. Kan? Ada yang dia amin dulu. Kita belum waladhdallin, dia dah amin dah. Cepat dia ni. Nah, bukan masalah tak mengaji. Tahu tapi tidak beramal. Ini masalah. Nah, bukan sebab tak tahu, tahu dah. Tapi tak nak beramal dengan apa yang dia tahu. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bila kita semayang ni tuan-tuan, semayang berjamaah, lebih-lebih kita bersemayang berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan maknanya bila baca Fatihah ni waladhdallin, berhenti sekali. Amin. Maknanya makmum ni dia akan mengaminkan bila imam berkata amin, bukan dia dulu. Ini sebab kita kena tengok. Ini adalah maknanya peraturan. Peraturan ini bukan suka-suka dibuat. Kerana apa? Peraturan ini diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu tengok kamu semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Dengan sebab itu Samurah bin Samit ini melihat bagaimana Rasulullah buat. Nah, sebab tu kita tengok, kena ikut apa yang Rasulullah buat. Ini dia tuan-tuan. Nah, walaupun kita semayang ni dah lama, tapi maknanya kesempurnaan dalam solat. Orang semayang tarawih itu kalau maknanya dia beramal betul-betul dengan semayang dia tu, orang akan keluar daripada Ramadan ni jadi orang yang baik-baik. Nah, dia akan keluar baik. Tapi kenapa tuan-tuan bila keluar daripada Ramadan, keluar Ramadan je. Nah, orang dah cakap, apalah, masjid tutup, kami nak sembahyang pun tak boleh. Allahu Akbar. Pagi raya dah dapat komplain. Nah, sebulan puasa. Kan? Sepanjang Ramadan dapat komplain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sembahyang. Allah Ta'ala dah memberitahu di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mendirikan solat, sesungguhnya solat itu boleh mencegah diri dia. Nah, bayangkan tuan-tuan sembahyang 20 rakaat setiap hari dalam bulan Ramadan. Kalau sekiranya solat itu dilakukan dengan erti kata yang sebenarnya, sudah tentu solat itu boleh mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Ada. Jadi ini sebabnya. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Walaupun kita tak pernah meninggalkan solat, tuan-tuan mungkin tak pernah meninggalkan solat, tapi ini kesal. Sebab kita tidak mengikut peraturan yang ditunjuk ajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bila waladhdallin, berhenti. Sekadar tasbih subhanallah bukan lama sangat. Nah, tapi bila kita berhenti tu ada pula suara belakang menyambut awal. Jadi inilah dia. Kan? Jadi maknanya kita pun jadi, itu yang sebabnya Rasulullah jadi sesak. Jadi makna berat. Kenapa bila Rasulullah semayang, Rasulullah baca surah, orang belakang pun baca juga.
dengar suara-suara orang membaca Quran di belakang. Dengan sebab itu Rasulullah jadi sesak. Jadi bila kita saya jadi imam tuan-tuan, bila kita diam, makmum dulu amin, kita jadi sesak. Jadi susah hati. Nah, kenapa? Memikirkan makmum mendahului imam. Walaupun dari segi hukum tak membatalkan sembahyang, tapi mendahului imam tu yang boleh menyebabkan maknanya berkurangan dari sudut pahala sembahyang. Nah, ni bab tu kita kena tengok itu. Checklist balik tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan rajin sembahyang berjemaah, kena checklist balik. Kena faham tu. Nah, sebab buku ni ditulis berkhususan kepada orang-orang yang mendirikan solat berjemaah, supaya solat dah kita tahu bahawa solat jemaah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatul jamaah tafdulu min salatul fadli 27 darajat. Dah kita tahu bahawa semayang jemaah ni kan 27. Tapi malangnya kalau kita semayang tak dapat 27. Macam mana semayang? Tuan-tuan datang penat-penat mendirikan solat berjemaah tapi tidak mendapat 27. Bayangkan macam mana? Bukan sehari, bertahun-tahun tuan semayang. Bukan sewaktu, 5 waktu datang semayang. Inilah. Tak kita ingat orang yang ada. Orang yang tak ada tu kita tak ingat. Cuma sampai-sampai je. Orang yang ada, yang ni supaya mengambil ingatan. Sebab yang ada ni lah orang yang rajin. Ni yang selalu sampai. Sebab tu kena faham betul. Kemudian dia kata apa? Saktah lagi berlaku. Maknanya apabila seorang tu dia baca suatu surah, maka dia saktah. Lakum dinukum waliyadin. Berhenti dulu. Jangan lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Tu tak ada saktah. Berhenti sekejap. Ini bagi kita yang mungkin menjadi imam ataupun kita yang menjadi makmum, kan? Ataupun kita menjadi imam kepada keluarga, atau kita menjadi imam dalam kelompok yang kecil di pejabat, di masjid, di surau, kena ambil peringatan dari sudut peraturan. Sebab peraturan ini bukan saja direka-reka, tuan-tuan, kerana datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia itu sunnah. Kerana tanda seseorang itu dia cinta pada Rasulnya apabila mereka ni beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semayang, semayang berjemaah ni cinta pada Rasul. Tapi ada sebahagian daripada apa yang Rasul suruh kita tinggalkan. Mana belum sempurna kecintaan kita. Tuan-tuan datang berjamaah memang dah suruh dah. Rasulullah suruh kerana itu fardu. Rasulullah suka. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, sekiranya kamu mendapati orang yang berulang alik datang ke semayang ke masjid, maka saksikanlah dia ni adalah orang-orang soleh. Rasulullah beritahu. Nak beri ingat pada kita, tuan-tuan. Kan? Saksikan dia orang soleh. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, rajulun qalbuhu ta'allakum fil masajid, tanda daripada 10 golongan orang-orang yang mendapat lindungan arasy Allah Ta'ala di hari akhirat di padang mahsyar, maka maknanya lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Dah bagus dah, tapi malang tu ada benda-benda yang kita ni tinggal. Bila kita dirikan solat, kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum rokok mana ada saktah. Al-Hasan berkata Imran bin Husain telah menyalahkan perbuatan Samurah. Beliau berkata lagi, lalu mereka telah menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab yang berada di Madinah mengenai perbuatan itu, maka Ubay telah membenarkan perbuatan Samurah. Jadi maknanya Imran bin Husain kata, mana aku tak pernah tengok pun macam ni semayang, dia kata ada sakta. Mana Imran bin Husain ni menyalahkan akan perbuatan Samurah. Dia menyalahkan. Maka mereka telah menulis surat kepada Ubay.
Dan Ubay bin Ka'ab ni dia kata dia kalangan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Tulis surat. Orang yang selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada sahabat yang bacaan dia mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tulis surat tanya, macam mana? Maka Samurah kata, begitulah dia perbuatan Rasulullah bila semayang ni, saktah kena berlaku. Jadi kadang-kadang sahabat ni dia tak tengok, dia tak ikut. Maka ini kepahaman kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Al-Imam Khattabi mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti seketika pada dua tempat supaya makmum di belakangnya dapat membaca Fatihah. Beri peluang. Sebab apa tuan-tuan, bila kita baca macam tu, bagi maknanya imam-imam yang dia bergerak cepat. Kan? Dia punya pergerakan dia cepat. Kan? Dan ada di kalangan orang-orang di belakang kita ni makmum, dia batik. Batik ni maknanya orang yang slow. Slow ni dia slow dua. Slow dalam baca, slow dalam perbuatan. Allah, lambat dia nak turun, lambat. Nak rokok pun slow motion. Lambat. Imam muda, Allahu Akbar dah turun, Allahu Akbar dah naik. Macam spring badan dia. Tak, habis. Assalamualaikum. Makmum tercecak lagi kat belakang. Ini dia. Jadi tujuannya Rasulullah kata apa? Sallallahu alaihi wasallam untuk maknanya memberi kepada ruang kepada makmum tu. Yang jenis lambat-lambat baca ni supaya boleh. Supaya kalau dia tertinggal rukun pun tak banyak rukun yang ditinggal. Kerana dimaafkan tertinggal tu sampai 3 rukun. Nah, bagi orang yang maknanya batik bukan dengan sebab sengaja. Dia memang passion dia itu. Orang Melaka passion dia. Bismillah. Dia passion dia. Baca memang lambat, bukan buat-buat. Nah, bukan dia buat-buat. Dia memang baca jenis slow. Nah, daripada dulu dan selama-lamanya. Kan? Angkatan 60-annya. Slow je baca. Bismillah. Bila nak khatam? Tuan. Maka dengan sebab itu bila berlakunya saktah, memberi ruang kepada orang-orang yang slow ni supaya tak tertinggal rukun. Itu tujuannya. Kan ada hikmah. Itu sebabnya kena faham. Itu sebabnya bila kita rokok naik i'tidal, kena berhenti sekejap. Itu tamak nina. Memberi ruang orang yang belum habis Fatihah tu sempat rokok supaya dia jangan tertinggal banyak rukun. Dan ini Allah sami Allahu liman hamidah Rabbana Allahu Akbar, tak ada sempat. Jadi yang sebatan yang mengikut tadi dah tertinggal rukun. Bila imam bagi salam dia naik balik nak menambah. Sebab apa? Dia tertinggal. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sembahyang ni dia penuh dengan peraturan. Penuh dengan peraturan. Peraturan itu bukan peraturan yang sengaja dibuat. Dia ni adalah peraturan yang jadi hukum. Ada sembahyang ni ada hukum ni, ada peraturan yang mesti dipatuhi. Maka para makmum tidak bersalahan dengan imamnya pada bacaan apabila imam sedang membaca surah. Jadi kita bagi ruang itu supaya apa? Makmum sempat baca Fatihah, dan bila imam baca surah, makna tak lagi kedengaran ada suara-suara orang baca. Tak ada kedengaran. Kan? Supaya makmum ni dia fokus dengan bacaan imam. Al-Imam Nawawi meriwayatkan pendapat daripada ulama mazhab Syafi'i bahawa mereka mengatakan imam perlu diam seketika sekadar waktu untuk makmum membaca suratul Fatihah. Kalau pendapat Imam Nawawi, maknanya dia dinukilkan daripada maknanya pendapat-pendapat daripada mazhab Syafi'i. Maknanya imam ni kena berhenti sekadar mana? Sekadar orang boleh baca Fatihah.
kadar dia kadar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu kita tengok macam di Mekah, Madinah. Imam tu lepas Fatihah tu dia nak sambung surah tu lama. Dia berhenti cukup lama. Kan? Sekadar Fatihah. Sehingga dia baca surah bukan panjang, inna a'taina je. Nah. Tapi bila dia rokok, Allahu Akbar, semua dapat rokok. Kenapa? Ini kerana imam itu orang yang faqih ni, orang yang faham tentang fiqh. Itu sebabnya bila menjadi imam ni, diletakkan syarat. Di antara qari dan faqih mana yang lebih aula? Maka sebahagian mengatakan orang bila nak jadi imam mesti dia faqih. Mesti dia tahu tentang fiqh. Kenapa? Sebab semayang ni dia perbuatan. Dia tahu. Anda dia baca inna a'taina je tuan-tuan. Imam Masjidil Haram tuan-tuan baca inna a'taina. Kat sini baca apa? Lam yakunil. Maman. Lagi panjang daripada Imam Masjidil Haram baca. Tapi bila kita bagi salam, ada yang tak bagi salam lagi. Tengok. Kita bagi salam, ada yang masih sujud lagi. Nampak? Tuan-tuan nampak tak? Kita i'tidal, masih ada lagi yang tertinggal. Kenapa tuan-tuan? Ini kefahaman dalam ibadat kerana tak faham tentang masalah fiqh. Kan? Itu kita berhenti sekadar. Itu makna lepas i'tidal tu berhenti tu, itu kira lama pada kita tu lama. Kita tengok kalau semayang di Masjidil Haram tu dia berhenti lepas rokok naik i'tidal tu lama tuan-tuan. Kalau waktu subuh tu kalau kita baca doa kunut 4 kali boleh kunut. Kunut baca. Nak. Sampai 4 kali kunut boleh baca. Lama dia begitu. Waktu kita tengok kefahaman tu tuan-tuan. Kan? Sebab ibadat tu dia mesti faham. Sebab nak beribadat ni dia mesti ada ilmu. Tak ada ilmu jadi masalah. Kan? Semayang banyak dah, ilmu tak ada. Jadi rosak semayang. Tak ada. Jadi rosak. Itu pada pandangan zahir. Itu baru kira semayang pada zahir. Belum lagi pada batinnya. Semayang ni sebab dia ada zahir, ada batin. Kan? Apa dia masalah semayang dalam batin ni? Qalbi kita. Belum tentu khusyuk, belum tentu ikhlas. Itu belum bicara lagi tuan-tuan. Tengok pada zahir pun dah banyak bincang. Apatah lagi kita membicarakan makna tentang solat dia sudut batinnya. Yang semayang Allahu Akbar, mana kunci ni? Malam ni ada open house 2. Lambat pula ustaz baca. Sudah. Tu belum cerita tuan-tuan. Itu cerita baru semayang bab zahir. Bab zahir pun fail. Ni belum cerita bab semayang batin ni cerita dah. Kerana Allah Ta'ala belum datang. Kerana kita menghukum semayang tu makna tengok yang zahir. Yang batin tu kita tak nampak. Kan? Masing-masing tu Allah Ta'ala dia mengatakan. Ikhlas ke tak ikhlas ke, khusyuk tak khusyuk, wallahu a'lam. Nampak semayang okey-okey ya. Okey zahir tapi khusyuknya belum tentu. Yang ni bab kita tengok tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata Imam An-Nawawi begitu. Al-Imam Auza'i atau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahawa sunat bagi imam untuk berhenti seketika pada 3 tempat. Dan. Yang pertama sebelum doa iftitah. Allahu Akbar. Sebelum doa iftitah tu Allahu Akbar kabira tu berhenti saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Jangan Allahu Akbar kabira terus sambung lagi hadal. Tu lagi hadal. Dia main jamak aja belaka. Berhenti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Berhenti. Tu namanya saktah. Yang berhenti tu saktah dah. Kan? Kemudian yang keduanya selepas daripada maknanya Fatihah. Waladdallin. Amin. Lepas Fatihah baca, saktahkan, berhenti sekejap. Jangan tergesa-gesa nak menyambung kepada surah-surah yang lain.
Ini peraturan. Yang ketiganya sebelum daripada rokok, iaitu selesai daripada membaca surah. Inna syani'aka huwal abtar. Berhenti. Allahu Akbar. Kan? Berhenti. Orang sembahyang hari raya, sampai makmum nak takbir, orang komplain. Sampai makmum nak takbir pun tak sempat. Nak? Walaupun maknanya sembahyang hari raya ni, kalau sekiranya tertinggal maknanya takbir, tak perlu ditambah. Tapi tuan-tuan, sembahyang hari raya ni dia sembahyang cepat. Takbir 7 kali dengan 6 kali tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak pergi mana? Tuan-tuan, nak pergi mana? Sembahyang ni tujuan apa sembahyang hari raya tu? Kerana disuruh kita bertakbir kerana mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari raya. Nak membesarkan Allah Taala. Itu sebab disuruh takbir. Takbir lambat-lambat. Puji Allah Taala betul-betul. Ni Allahu Akbar. Allah dibaca ke tidak? Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan tasbih elok. Kan? Hari raya itu Ketua Menteri komplain saya. Dia kata, "Mam, cepat baca khutbah. Laju," dia kata, "laju baca khutbah." Memang baca laju. Sebab apa saya baca laju? Saya tak bagi tahu kat dia. Sebab bila saya naik baca khutbah, orang dah kira. Kata ni kalau saya baca lambat, memang orang tak ada jawabnya. Masing-masing nak gaya cepat. Nah. Tujuan bila baca khutbah ni untuk diambil faedah. Diambil faedah. Tu sebabnya sunnah pada hari raya ni, orang lelaki tak kira perempuan, tak kira tua, tak kira muda, disunatkan untuk keluar di tempat, maknanya mendirikan solat hari raya. Sehingga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang uzur, perempuan-perempuan yang uzur ditaruh, diletakkan dia pada satu tempat supaya hadir di tempat orang sembahyang hari raya untuk tujuan mendengar khutbah. Kita orang-orang uzur mana datang? Nah, sebenarnya sunnah pada hari raya, tuan-tuan, pagi hari raya ni semua keluar. Tak kira dia ni uzur, tak kira dia sehat, tak kira apa, lelaki, perempuan, tua, muda, keluar pula. Gitu. Kan? Kita tak ada. Kan? Untuk apa, tuan-tuan? Sembahyang untuk mengagungkan Allah. Takbir kerana menzahirkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan suara-suara pujian-pujian kepada Allah. Ini. Tapi sembahyang hari raya cepat benar. Makmum pun tak boleh nak kejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis tak? Balik. Biar nanti tahun depan datang lagi raya, kan? Pakai samping sampai ke lutut. Lepas tu balik. Tak dapat apa faedah. Manfaat daripada hari raya kita tak dapat. Tak dapat apa faedah. Manfaat daripada hari raya itu tak dapat. Kan? Roh daripada hari raya itu tak masuk dalam jiwa. Tak zahir maknanya kemenangan. Tak zahir kemenangan. Ke hari raya, pagi raya ni disuruh bertakbir kerana menzahirkan kemenangan. Tapi tak zahir kemenangan. Dah sebulan puasa, tapi tak zahirkan kemenangan. Itu rugi. Kan? Kita hari raya nak zahirkan kemenangan, tapi tak zahir. Kenapa? Kerana yang semayang, yang datang ibadat, yang datang adalah orang yang tak ceria, tak semangat. Kan? Nak suruh takbir tak mahu.
Allahu Akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab disuruh bila hari raya tu muhasabah, disuruh kita muhasabah. Manakala Imam Abu Hanifah, para ulama mazhabnya dan Imam Malik berkata berhenti seketika bagi imam itu adalah makruh. Akhir sekali maknanya Fadilatul Syekh Atiyah Sakar membuat kesimpulan, oleh itu makmum boleh memilih pendapat yang diingini daripada kesemua pendapat ini tanpa ta'assub terhadap mana-mana terhadap mereka yang memilih pendapat yang lain. Jadi tuan-tuan, kita dalam bab ibadat, kita pergi tempat yang mana? Jadi jangan ta'assub. Dalam bab ibadat jangan ta'assub. Sembahyang tarawih orang ta'assub. Dia kata masjid aku bagus sebab masjid aku ikut sunnah sebab buat 8. Orang buat 20 dia ta'assub dengan 20. Engkau ni Ramadan, dalam Ramadan datang setahun sekali, buatlah 20. Ta'assub dia dengan 20 pula. Jadi maknanya buat 8 ke, buat 20 ke, buat 13 ke, biar kan. Yang jadi susah tak buat. Tu susah. Dia datang Ramadan, tak datang Ramadan, serupa je. Malam ni ada tarawih. Dah Ramadan, baru sedap. Tanya Ramadan. Orang berkumpul kat ramai-ramai kat masjid buat apa? Ni mana dengan tarawih? Ada tarawih yang. Ini jenis orang tak peka tuan-tuan. Dia pekak je. Dia tak peka, dia pekak. Dia tak kira apa benda pun. Serupa je. Puasa ke tak puasa ke sama je. Jadi mana jangan jadi orang yang ta'assub. Semayang kat Masjid Haram bagus. Dah kita semayang kat situ memang bagus. 100,000. Apabila kita balik tempat kita, sini yang bagus. Mana-mana tuan-tuan semayang di masjid mana, itu yang bagus. Aku Pak Imam ni tak macam Masjidil Haram. Takkan kau jumpa macam ni. Masuk kat Malaysia ni jumpa imam macam Masjidil Haram. Tak ada tuan-tuan. Yang sana je. Maka bila kita balik sini, itulah imam dia. Selama mana dia baca Fatihah dia betul, ikut dia. Jangan komplain. Kan? Kecuali kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kul huwallahu ahad, itu mufaraqah. Itu mufaraqah. Itu memang dah sah salah. Ni kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tak berlagu Ar-Rahmanir Rahim, ikut. Ni jangan ta'assub. Ini masalah ilmu. Dalam keadaan kita sekarang ni, orang mengeluarkan wasatiyah kan. Pertengahan. Dasar wasatiyah sekarang ni. Semua wasatiyah sekarang ni. Dasar pemimpin yang baru wasatiyah. Dulu si Islam hadari dah hilang. Tengok wasatiyah sekarang ni. Kan? Ikut tuan-tuan, jadi orang yang pertengahan, jangan ta'assub. Jadi itu gini. Jadi tajuk ini ada disebutkan dalam tafsir Qurtubi juzuk yang 1. Maka bagi sesiapa yang ingin merujuk kepada dalil pendapat para ulama dari perbahasannya, maka rujuk kepada dia. Jadi insya-Allah nanti kita akan bicarakan sambungan daripada bicaraan insya-Allah. Pada umum kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hari Sabtu dan Ahad kuliah seperti mana biasa. Hari Ahad Ustaz Syukri insya-Allah akan memulakan kuliah pada minggu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tunqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sirna wa rabbina wa ra'anna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi